أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Itu kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih memanjangkan hayat dan usia kita untuk bersemuka bagi kesekian kalinya pada malam ini untuk kita sama-sama melanjutkan lagi siri pencerahan demi pencerahan yang mana kita berhenti pada pertemuan terakhir kita pada surah An-Naba dalam juzuk ke-30 pada ayat yang ke-5. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana lazimnya sebelum kita meneruskan lagi sesi pengajian kita ini, marilah kita sama-sama mengaji, membaca Al-Quran beramai-ramai. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sebaik-baiknya kepada kita, juga kerana kita nak mengambil semangat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Pada kehidupan kita di alam barzakh, sekarang kita hidup di alam dunia, akan ada satu lembaga yang menyerupai makhluk manusia yang kita tidak pernah kenal siapakah dia, yang berdiri sentiasa di samping kita di saat kita disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika mana malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, kita juga dalam masa yang sama dibantu oleh lembaga ini yang kita sendiri pun tidak pernah kenalnya. Tetapi bila ditanya apa jawapannya, dia mengatakan bahawa akulah Al-Quran yang kamu setiap hari ataupun sentiasa melazimi bacaannya. Jadi insya-Allah pada malam ini dan sebagaimana kelaziman kita, sudah tentu yang paling utama adalah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Cuma kita nak ambil peluang yang lebih lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita. Di sebalik kita mengaji isi kandungannya, kita mengaji ayat-ayatnya, juga paling kurang pun kita tengok ayat-ayat Al-Quran ini, insya-Allah moga-moga beroleh pahala yang sebaik-baiknya. Jadi kita akan sambung pada ayat yang ke-6 sehingga pada ayat yang ke-30, ya, insya-Allah. Jadi ana akan baca terlebih dahulu dari satu ayat ke satu ayat yang kemudiannya diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Yang bermaksud kita tengok tafsiran dari segi bahasa.
Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung Ghana sebagai sokongan kepada bumi, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, dan kami jadikan siangmu untuk mencari kehidupan, dan kami bangunkan di atas kamu 7 buah langit yang kukuh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, iaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, iaitu hujan, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, juga kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang telah ditetapkan, iaitu hari yang pada waktu tersebut ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok dan dibukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan diperjalan gunung Ganan, maka menjadi fatamorgana lah ia. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan sejuk di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan bernanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka itu orang yang tidak takut pada hari hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguhnya dan segala sesuatu yang kami catat dalam satu kitab. Sebab itu rasakanlah, dan kami sesekali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab yang amat pedih. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-16 yang merangkumi lebih kurang dalam 9-10 ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa perincian yang secara tersusun dan terantur, yang sehingga disebut oleh Syekh An-Naisaburi, seorang ulama yang meninggal dunia lama dah, pada tahun 634 atau 604 Hijrah, mengatakan bahawa sesuatu yang disebut daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-16 ini menggambarkan kepada kita manusia seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk kita beralasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita sebut dalam pertemuan sebelum ini, juzuk yang ke-30 ini, selain daripada ayatnya yang pendek-pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutnya dengan lafaz yang lebih kurang untuk menyebabkan manusia terperangkap, supaya tidak ada lagi penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada lagi alasan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab itu ketika disebut pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanyakan kita, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, iaitu sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan 24 jam seharian semalaman. Di bumi inilah tempat kita belajar, bekerja, berkeluarga, bersosial, bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, ya. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada bumi, ada lagi planet-planet lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tidak dijadikan tujuannya untuk manusia yang kita sebutkan tadi. Sebagai contoh, adanya planet Marikh, planet Mustari, planet Zuhal, planet Pluto. Ini planet-planet selain daripada planet yang kita duduk ni, namanya bumi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, alam naj'alil arda mihada, maka tidakkah kamu lihat bumi ini yang aku jadikan sebagai hamparan untuk kamu melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disebutkan tadi. Wal jibal autada, dan dalam masa yang sama aku datangkan bumi ini ada pasangan ataupun ada rakan gandingan, namanya al-jibal, iaitu gunung Ghana, yang disebut sebagai sokongan kepada bumi. Iaitulah bila mana kita manusia nak menjalani kehidupan sebagai seorang manusia
sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan kepada gandingan bumi, antaranya adalah Gunung Gana. Yang sebahagian daripada tempat kita ini ada yang menjadikan Gunung Gana ni sebagai sebagai pusat pelancongan. Ya. Ada yang bumi Gunung Gana ini sebagai kawasan tadahan air, ya, sebagai sumber udara. Ya, kalau kita lihat punca utama, ya, daripada Gunung Gana, ya, kalau kita lihat di tempat kita ini pun, ya, kita memerlukan kepada makhluk lain selain daripada manusia untuk kita ni dapat bertukar nafas, ya, dengan mereka ini. Bila mana kita menghembuskan karbon dioksida, kita menyedut oksigen, ya, kita bertukar peranan dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kita pergi ke kawasan pelancongan, ya, yang disebut Al-Jibal, Gunung Gana, ya, inilah peranan-peranan antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita supaya kita ni berfikir. Sebab itulah dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perasan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut lafaz ni secara direct ataupun untuk kita ni berfikir secara langsung, tetapi mesti didatangkan sama ada dengan cerita, sama ada dengan kiasan, sama ada dengan soalan. Sebab apa? Sebab nak stimulate akal kita, nak rangsang akal kita. Yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain adalah sebab akal kita, ya, bukan sebab otak. Kerana kalau kita kata lembu ni bodoh, ya, makan tumbuh-tumbuhan di kawasan halaman rumah kita, ya, makan pokok-pokok dalam pasu bunga kita di halaman rumah, kita kata lembu ni bodoh, ya, tidak ada otak. Jawabnya tidak berapa kena. Ya, kalau kita menyebut sedemikian, walaupun dari segi adab orang faham dah, ya, adab di tempat kita boleh sebut sedemikian, kita faham dah macam mana maksudnya sebenar. Tapi dari segi realitinya, lembu ni ada otak juga, cuma tidak ada akal. Ya, kalau kita masa peristiwa korban tempoh hari, bagaimana kalau kita ni orang yang kalau kita tengok di kepala lembu tersebut, ya, ada otak, cuma apa yang membezakan lembu dengan kita antaranya adalah akal. Dan akal manusia ni sangat bernilai, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan akal manusia ni sebahagian daripada tuntutan syarak yang sangat dijaga, yang sangat dituntut untuk kita jaga. Ya, disebut min maqasidis syariah. Sebahagian daripada tujuan pensyariatan diturunkan adalah sebahagiannya adalah 5 perkara. Salah satunya adalah hifzul aql, iaitulah menjaga akal. Baik. Sebab itu kita manusia kena sentiasa merangsang otak kita ni berfikir. Ya, macam mana nak sentiasa berfikir? Kena ada maklumat. Ya, untuk kita datang dengan idea yang baru dan sebagainya, mesti kita rangsang otak kita ni daripada hari ke hari supaya sentiasa menjadi lebih baik. Ya, salah satu cara nak kita menjadi seorang yang kuat berfikir ialah dengan kita ni menjadi seorang yang kuat baca. Ya, nak baca pula ni kena pilih juga. Ya, kalau baca majalah hiburan tidak merangsang akal untuk berfikir, bahkan ianya boleh menyebabkan kita ni terjerumus ke alam gosip dan sebagainya yang tidak ada faedah pula. Ya, wa idza maru bil lagwi maru kirama. Ya, sehingga disebut dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengecam, ya, tindakan kita kalau kita ni bercakap ataupun fikir tapi kita ni asyik berada dalam keadaan lara, ya, yang sentiasa kita ni daripada percakapan kita menyebabkan orang lain tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingat kepada dakwah Islam yang masih belum selesai, asyik nak suka saja. Ya, kena pergi sampai tahap itu juga. Baik. Wal jibal autada, dan gunung Gana sebagai sokongan kepada bumi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan yang disebut oleh Syekh
Ibnu Katsir, iaitulah merujuk kepada lelaki dan perempuan masing-masing dapat bersenang antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian terjadinya generasi ataupun terbentuknya generasi demi generasi. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur yang kadang-kadang kita pandang enteng ataupun kita anggap tidak penting, ya, Allah Subhanahu wa taala sehingga masukkan dalam Al-Quran bahawa tidur ni yang aku buat ni tidak saja-saja, ya, tapi ada hikmah. Sebab itu setiap kejadian Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Tinggal lagi ialah hikmah ni adalah barang yang sentiasa tercicik menjadi milik kepada mana-mana orang Islam yang berjumpa dengan barang tercicik tersebut, iaitu hikmah tersebut. Ya, sehingga nak sebut bahawa tidur pun yang kita kata Allah tidur ni tidaklah kita kata penting sangat sehingga nak kena sebut dah dalam Al-Quran. Tapi Allah SWT sebut juga nak memberitahu pada kita, ya, nak mengetuk hati-hati kita ni supaya setiap kejadian sesuatu ni ada hikmah, tidak terjadi secara semula jadi. Ataupun kita kata kalau kita mengaji sains dulu, tak tahulah sekarang ni silibus sudah diubah atau tidak, ya, antara yang masih diingat perkataan yang digunakan adalah tenaga tidak boleh dicipta atau tidak boleh dimusnahkan. Allahu Rabb, ya, ada kaitan sedikit dengan akidah. Mana mungkin sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba, mesti ada yang menciptakannya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi boleh jadi akal kita manusia tak sampai tahap lagi nak kaji sampai tahap tu, ya. Baik. Waja'alna naumakum subata, ya, dan kami jadikan tidurmu ini adalah untuk istirahat. Yang mana Nabi SAW, kalau kita lihat dalam kitab, dalam satu kitab karangan Syekh Al-Ghazali, dalam kitab yang bertajuk Bidayatul Hidayah, ya, permulaan kepada segala hidayah, bagaimana Syekh menyebut tentang mengajar kita bagaimana untuk tidur, bagaimana untuk selepas bangun daripada tidur. Begitu terperinci yang disebut dalam kitab tersebut, ya, nak sebut bahawa Islam ni sangat komprehensif, merakumi ke semua perkara, bukan setakat politik, hatta tidur seorang manusia pun diajar macam mana. Yang mana kalau kira tidur ni tidak perlu diajar. Kita mengantuk kita akan tidur, tak perlu diajar. Macam juga kita makan minum, tak perlu diajar. Bila kita lapar kita makan, bila kita dahaga kita minum. Tapi awas dan hati-hati, kerana jika kita tidak belajar untuk bagaimana tidur, makan dan minum, maka pada waktu dan ketika itulah kita mempersiakan setiap saat untuk buat pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana lembu pun dia makan ketika lapar, ya, dia tidur ketika letih, ketika mengantuk, ya, manusia pun begitu juga. Tapi Islam hari ni, Islam datang kepada kita bukan nak ajar kita ni erti beragama. Kerana manusia secara fitrah suka kepada sesuatu yang lebih hebat daripada dia. Kalau dia kaya, dia suka kepada yang lebih kaya, ya, dia suka kepada sesuatu yang lebih lah daripada dia, lebih hebat, lebih kaya dan sebagainya, ya. Dan manusia ini, sebab itu adanya, kalau kita tengok dulu, ya, bahkan sekarang pun adanya pemujaan kepada berhala, patung-patung, ya, pemujaan kepada api, ya, pemujaan kepada perkara-perkara khurafat. Sebab apa? Sebab manusia ni secara fitrahnya dia suka kepada sesuatu yang hebat daripada dia. Dan masa itulah Islam datang kepada kita, nak cari sesuatu yang lebih hebat daripada kita boleh, tapi carilah Allah Subhanahu wa taala. Nak cari pemimpin yang lebih hebat daripada kita sendiri boleh, tapi carilah pemimpin yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, ya. Baik.
Sebab itu Islam datang pada kita ni bukan nak ajar cara kita bertuhan, tapi cara cari Tuhan, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Cara cari kitab, cara cari peta jalan, iaitulah Al-Quran. Cara cari pemimpin, iaitulah yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Baik, wa ja'alna naumakum subata, kita nak sebut sikit lagi ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Ghazali, mengatakan bahawa bagaimana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana nak tidur, baru bangun daripada tidur, bila tidur ni ada 2/3 malam, bangun qiyamul lail dan sebagainya, ya, semua itu disebut secara terperinci kepada kita. Nak tidur ni macam mana, ya, mengiring ke kanan, menghadap kiblat, tangan tapak tangan kanan ni pegang pipi, ya. Banyaklah disebut dalam kitab tersebut yang kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala buat semua ini bukan saja-saja, tapi supaya kita ni manusia sedar dan akur, ya, bahawa setiap saat yang berlalu dalam kehidupan kita ni sangat bernilai, ya, dan sangat rugi untuk kita buat dosa, sangat bernilai untuk kita sentiasa buat pahala. Baik. Dan salah satu daripada sunnah Nabi SAW adalah tidur qailulah, ya, yang susah kalau kita kira nak buat, tapi kalau ada masa boleh buat, ya, yang tidur pada waktu tengah hari. Qailulah ni asal pada perkataan qalilun. Qalilun ni maksud sedikit, dan qailulah ni asal daripada wazan fu'ail, ya, yang bermaksud lebih sedikit daripada sedikit. Maknanya bukan qailulah namanya kalau kita tidur sejam tengah hari, ya, tapi sekadar cukup tidur dalam 10 ke 15 minit, ya, untuk kita mendapatkan tenaga yang Allah SWT sebut subata, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, supaya selepas pada zuhur dan ke atas ni kita kembali segar semula, ya. Sebab itu kalau boleh kita rancang baik-baiklah kalau ada peluang dan ruang, ya, untuk kita amalkan, ya, sunnah-sunnah sebegini, ya, kerana sebahagian pada kawan-kawan kita, ya, yang kalau kerja-kerjaan susahlah sikit, ya, tapi yang kerja sendiri memang dia cuba, memang ada sebahagian daripada kita ni cuba untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau zuhur kalau kita rehat daripada pukul lunch hour pukul 1 sehingga pukul 2, pukul 12.30 tu dah masuk waktu rehat, ya, dah rehat. Dan walaupun masuk pukul 2, tapi kualiti kerja bermula pada pukul 2 dan ke atas ni sangat berlainan. Dan bila orang beri rehat pukul 12.30, kena manfaatkan betul-betul, ya. Jangan pula pergi melancuk pergi ke tidak serve the purpose lah, ya. Tidak patuh kepada apa yang disebut tujuan bagi rehat awal ni, supaya adanya qailulah. Tapi di sektor-sektor kerajaan ni biasanya susahlah sikit, sebab berhenti rehat pukul 1, pukul 2 masuk balik. Tapi yang bekerja sendiri, kalau ada sebahagian daripada kita ni, boleh cuba try, ya. Dan kita tengok kesan, ya. InsyaAllah kita tidur tidak lama, ya. InsyaAllah kita tidur tidak lama, walaupun kita kata pukul 12.45 baru nak tidur, pukul 1 boleh dah jaga, terbangun, kita ambil wuduk, solat dan sebagainya, dan masa tu akan rasa sesuatu lain. Boleh jadi sekali dua kita rasa macam tidak ada apa-apa kesan, tapi bila mana kita melazimi, ya, insya-Allah makin lama makin kita ni rasa ringan, ya, tubuh badan untuk qailulah, untuk tidur, ya, tidur untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa sama nak memberikan kesan efektif kepada kualiti dan mutu, ya, gerak kerja kita. Wa ja'alna naumakum subata. Baik, seterusnya dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebegini adalah bagaimana disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu sehingga
walaupun kamu tidak berpakaian sekalipun, tidak berkain, walaupun tidak berbenang sekalipun, namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti daripada pakaianmu. Dan menurut tafsiran daripada Ibnu Jubair dan As-Su'di mengatakan bahawa ketenangan yang dimaksudkan di sini adalah ketenangan diri kerana nyenyaknya tidur untuk membangkitkan tenaga baru bagi menghadapi hari esok, sebagaimana juga mengganti pakaian yang telah dipakai dengan pakaian yang masih bersih. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam ini sebagai pakaian kepada kita, sehingga disebut oleh Ibnu Jarir, nak sebut sifat malam, ya, nak sebut sifat malam ni yang gelap gelita, Allah Ta'ala gantikan dengan cahaya bulan, yang mana tidak nampak jarak penglihatan kita ni jauh sebagaimana keberadaan kita pada waktu siang yang ditemani oleh cahaya matahari. Maka disebut oleh Ibnu Jarir, sehingga walaupun kita ini tidak ada sorak benar di badan sekalipun, seumpama malam itu sudah menjadi pakaian kepada kita. Tapi jangan ambil secara literal, jangan menjadi literalis, iaitu jangan pula lepas pada ni. Sebab kita mengaji dalam surah An-Naba bahawa Allah SWT sebut libasa. Libasa ni bermaksud pakaian pada waktu malam, maka kita pun tanya bulatlah pada waktu malam. Tidak, cuma itu adalah kiasan. Bahkan disebutkan bahawa ini memang memerlukan kepada kajian yang lebih lanjutlah dari segi sains dan sebagainya, bagaimana bila malam manusia menjadi kurang efektif, ya, dari segi idea, dari segi pemikiran, dari segi tenaga dan sebagainya. Sebab ianya refleks kepada sifat malam tersebut yang Allah SWT hadkan, yang Allah SWT limitasikan penglihatan. Begitulah dihadkan, dilimitasikan pandangan kita, idea kita, pemikiran kita dan sebagainya, sehingga kan bila kita kerja daripada pagi, malam pun kerja lagi, menyebabkan kualiti kerja, gerak kerja itu berlainan. Tapi ada pengecualian kepada orang yang kerja shift. Ya, orang yang kerja shift ni sebab pagi, petang, siang dia dah rehat, ya, malam ni dia dah ada tenaga semula. Cuma sebab itu kita kata memerlukan kepada, boleh jadi kajian lanjut tentang apakah kesan kepada orang yang asyik kerja malam, ya, ataupun orang yang lebih banyak kerja malam daripada kerja pagi, petang dan siang. Kerana Al-Quran mengajar kita bagaimana malam ini Allah Subhanahu Wa Taala buat sebenarnya bukan saja-saja, tapi untuk manusia berehat, ya, supaya adanya ketenangan dalam diri manusia dapat mengumpulkan semula tenaga untuk bekerja pada esok hari. Sehingga disebut oleh seorang penyair mengatakan bahawa falamma labisna al-lail aw hina nasabat lahu min khada'adhaniha wa huwa janah, iaitu yang bermaksud ketika malam telah menyeliputinya atau ketika ia memasang kedua telinga untuk mendengarkannya. Nak sebut bahawa sunyi, ya, pada waktu malam ini. Dan dia ajar kepada kita untuk tidur awal, yang juga dijadikan sebagai salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tadi qailulah, ya, banyak dalil-dalil lain juga menyebut waktu tidur ni tidak digalakkan lepas ataupun pada waktu duha, ya, disebut celaka selepas waktu asar. Ya, ada banyaklah, cuma kita sebut secara ringkas terlebih dahulu, ya, sehingga kan bila mana kita tidur pada waktu malam ini, ya, tidur bukan tidur semata-mata, bahkan 2/3 daripada malam kita diminta pula untuk bangun, ya, yang asalnya menjadi wajib. Tapi Nabi SAW sangat kasih pada kita, ya, hamba dia. Dia tahu bahawa ianya sesuatu yang sangat memberatkan kepada kita, sehingga hanya menjadi kewajipan hanya kepada Nabi SAW, iaitu qiyamul lail wajib pada baginda, yang disebut sebagai min khasaisir rasul, sebahagian daripada keistimewaan Nabi SAW. Ya, banyak lagi, cuma salah satunya adalah ini. Baik. Dan firman-Nya wa ja'alna an-nahara ma'asha,
dan kami jadikan siang untuk kamu mencari kehidupan. Kata Syekh Ibn Katsir, sesungguhnya kami jadikan, iaitu Allah, siang itu cerah, terang dan bersinar agar manusia dapat pulang dan pergi dalam mencari kehidupan dan berusaha serta mampu untuk melakukan pelbagai aktiviti lain dengan berkesan. Lawan kepada sifat malam tadi, Allah SWT beri sifat siang ni sedemikian rupa sebagai opposite, ya, dari segi sifat, ya, malam dengan siang. Sebab itu kalau kita ni boleh, ya, cuba ubah sikit tabiat kita, daripada kita ni berjaga sampai lewat malam tak buat apa-apa, pukul 2, pukul 3 baru nak tidur, ya. Kalau pun bangun subuh, okeylah, alhamdulillah bangun subuh, tapi lepas daripada tu tidur balik pukul 12 baru bangun semula, ya. Tidak menepati, ya, asas dan nilai sebenar yang Al-Quran sebut, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat ini dan juga yang disebut oleh Asy-Syekhul Ghazali, ya, dalam kitabnya yang kita sebutkan tadi, bagaimana kalau betul-betul kita memberikan nilai pada sifat-sifat yang Allah SWT beri, kita akan berasa kehidupan kita ni terarah, ya, dan kita akan berasa kehidupan kita ni on the right way lah, ya, berada pada direction yang betul, ya. Sebab itu kita kalau boleh cuba ubah, melainkan ada sebab-sebab yang tertentu, tu cerita lain. Tapi kalau saja-saja, ya, tidak ada apa dah nak buat, masuk tidur awal lah, ya, dan lepas daripada tu insya-Allah kalau Allah SWT beri peluang dan ruang pada kita, boleh bangun yang mulai ke, ya, walaupun tidaklah kita kata setiap hari ataupun seminggu pun kita tak bangun, paling kurang 2 minggu ada sekali, paling kurang, tak apa dah, ya. Sebab itu kalau orang tanya macam mana nak mudah bangun malam, kena ubah masa kita ni, kena ubah ikut jadual Allah, bukan ikut jadual kita. Kalau ikut jadual kita menjadi macam-macam ni, pukul 11 tak bangun lagi. Ada satu cerita lah, ya, ada satu kedai namanya restoran Sinar Duha, ya, milik orang Melayu. Pukul 11 tutup kedai lagi. Nama kedai restoran Sinar Duha, ya. Maknanya apa dia? Boleh terbayang lah kepala kita, mentaliti lah, ya, mentaliti orang-orang kita. Tu baru kedai, tak tengok tuan lagi, ya. Ubahlah insya-Allah, kita ada masa lagi, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat yang seterusnya, dan kami bangunkan di atas kamu 7 buah langit yang kukuh, iaitu dengan keluasan, ketinggian, keutuhan, dan dihiaskan dengan bintang-bintang, bulan, matahari serta planet-planet yang berputar pada orbitnya, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Taala sebut khusus sab'an, ya, as-sab', iaitu 7 buah langit yang dijadikan ini kukuh ni, sehingga dalam ayat yang lain disebut bi ghairi amadin tarawna, tanpa tiang. Ini pelik, ya, tapi sebab Al-Quran sebut, kita kena terima. Iaitulah kalau kita ni seorang arkitek, kita seorang jurubina, mesti dalam plan kita, dia panggil mesti kena adalah paling kurang tiang seri ataupun tiang lah, yang disebut sebagai simbolik kepada keutuhan sesebuah bangunan, mesti kena ada, ya. Sehingga nak sebut pentingnya tiang ni, bukan perkara lain, ya. Nabi SAW sebut as-salatu imaduddin, ya. Salat adalah tiang agama. Tidak disebut as-salatu nafidatuddin, salat ini adalah jendela agama, tidak. Ataupun disebutkan as-salatu babuddin, salat ini adalah pintu agama, tidak juga disebut. Kalau kira jendela pun penting, kalau tidak panas. Pintu pun penting, kalau tidak macam mana mahu masuk, ya. Sekarang ni aircon, zaman kita sekarang sebagai contoh, ya. Tapi kenapa disebut tiang? Nak sebut bahawa pentingnya tiang ini yang menjadi asas, ya, kepada satu-satu perkara itu dilihat hebat. Orang yang hebat,
Kalau kita tengok pada solat dia. Ini yang mula-mula. Kita tengok seseorang ni dia hebat dari segi ilmu, dari segi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kalau kita tengok seseorang ni hebatlah, cuba tengok dari segi solat dia macam mana. Sebab mesti tiang dia ni dia akan kukuh, dan mesti tiang ni dia dulu tiang dia ini dia kukuh sebelum dikukuhkan ataupun kukuhnya benda-benda lain terlebih dah. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu untuk solat, untuk azan isyak, dan kita tutup selepas daripada ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW kemudian menyambung dengan mengatakan bahawa as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din. Pentingnya tiang ini, sesiapa yang mendirikan tiang ini maka dia diibaratkan telah mendirikan agama. Walaupun dalam masa yang sama tidak boleh kita mengatakan bahawa aku nak solat saja, tak nak buat perkara-perkara lain. Tidak, ia tidak bermaksud sedemikian. Tapi bila mana solat ini dijaga, insya-Allah masa-masa lain ya ataupun peranan-peranan lain juga akan terjaga. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebut innas salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga disebut sifat solat ini ya, jika betul dari segi wuduknya, khusyuknya, jaga dari segi bacaan dan sebagainya, ini tanha 'anil fahsya', ya, boleh mencegah kamu daripada perkara yang buruk, yang keji, yang hina, wal munkar, ya, dan juga daripada kemungkaran. Tapi awas, kalaupun kita mengatakan, kita take for granted solat ni dah boleh menjamin kita dengan yang disebut oleh Nabi SAW tadi, seumpama kita telah mendirikan agama. Awas, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Ma'un, fawailul lil musallin, ya, maka neraka wilah kepada orang yang solat. Ini bahaya juga kalau kita take for granted. Neraka wil pula kepada orang solat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka ini lalai dalam mendirikan solat dan sebagainya. Ya, lalai dari segi wuduk, lalai dari segi bacaan, lalai dari segi kita tidak memberikan solat tu sifatnya yang sebenar. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-12 ya, pada malam ini insya-Allah. Dalam pertemuan kita yang akan datang kita akan sama pada ayat yang ke-13 dan keseterusnya. Moga-moga sikit sebanyak apa disampaikan pada malam ini boleh memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita sama-sama beramal dengannya, dan untuk kita turut sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum.